adalah baik untuk buat kerja full time ke? Kerana dengan kerja full time untuk satu syarikat ada banyak kelebihan. Kelebihan seperti EPF, ada bonus pada hujung tahun, ada insurans dan perkeso atau sokso. Jadi untuk kerja sepenuh masa, ada yang berasa bahawa kerja ini sangat secure dan mereka boleh membayar semua pembelanjaan mereka seperti bayar sewa, bayar bil, bayar air, elektrik dan sebagainya setiap bulan dan mereka rasa sangat tenang. Bagaimana dengan kerja seorang tutor? Adakah kerja seorang home tutor ini boleh membayar bil bulanan? Adakah benar-benar bagus kerja ini? Jadi dalam video ini kita akan menyatakan dua perkara. Perkara yang pertama ialah apakah 5 kelebihan dengan kerja tutor ini. Dan selepas itu, mari kita cakap tentang duit. Adakah kerja ini benar-benar selamat? Mari kita bermula. Mari kita bermula dengan menyatakan apakah 5 kelebihan kerja ini. Kelebihan yang pertama adalah masanya sangat fleksibel. Nak kerja bila, nak kerja berapa, timetable semua boleh urus sendiri. Jika nak pergi holiday, tiada masalah. Boleh pergi bila-bila masa. Kerana sebagai home tutor, kamu boleh buat keputusan sendiri, kan? Kelebihan yang kedua adalah selalu dapat training. Training seperti apa? Kerana selalu berdepan dengan murid-murid dan dengan ibu bapa, kita ada pengalaman untuk jumpa dengan pelbagai jenis orang atau murid dan pengalaman. Oleh kerana itu, kita boleh melatihkan kemahiran mengajar untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan jam. Kita sangat disiplin, kita ada kesabaran dan sangat ketetapan masa yang baik, presentasi dan skill komunikasi. Semua kemahiran ini kita boleh selalu memperbaiki dan menaikkan mutu atau taraf servis yang kita berikan kepada klien. Selain daripada itu, yang ketiga kelebihannya ialah kita boleh pakai secara casual kerana settingnya sangat informal. Jadi kita tidak perlu pakai tie, coat dan sebagainya jika bekerja di satu syarikat. Tetapi dengan home tutor ini sangat fleksibel. Kita boleh pakai smart, kita boleh pakai biasa saja pun boleh. Jika kita sedang mengajar secara online, secara talian, memang perkara ini lebih senang. Kita boleh pakai lebih casual berbanding daripada home tutor. Kelebihan yang keempat adalah kita boleh kerja dari rumah. Kita boleh buat home tutor dan semua murid-murid boleh datang ke rumah atau secara online. Dengan cara ini kita tidak perlu risau tentang pengangkutan, tidak perlu risau tentang traffic jam dan sebagainya. Kelebihan yang kelima adalah kita akan meluaskan pengetahuan kita. Bagaimana kita boleh berbuat sedemikian? Kerana dalam kerja ini atau bidang ini kita boleh bertemu murid-murid dalam subjek yang berlainan. Ada yang pergi ke sekolah kebangsaan, ada yang pergi ke sekolah antarabangsa, ada yang pergi sekolah di Singapura jika kamu bekerja di Johor Bahru macam kita. Dan dengan ini kita boleh meluaskan pengetahuan kerana syllabus itu tidak sama. Cambridge syllabus ke, American syllabus ke, Singapura dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, dengan mata pelajaran sejarah,
Dengan mata pelajaran sejarah ini, kita bukan saja belajar tentang latar belakang atau sejarah di Asia Tenggara atau negara China sahaja, tetapi jika kita belajar sejarah untuk Cambridge Syllabus ini, kita boleh belajar apa yang berlaku di Amerika Syarikat, di Europe dan sebagainya. Jadi, apabila kita boleh meluaskan pengetahuan kita, memang ini adalah sesuatu yang amat berkuasa. Jadi, inilah 5 poin kelebihan untuk membuat kerja tutor ini. Sekarang kita akan tengok dalam segi kewangan. Dalam segi kewangan ini, sebelum kita bermula, saya nak bagi satu disclaimer atau satu penafian bahawa saya bukan seorang financial consultant, dan apa nasihat yang diberikan tentang kewangan, anda harus buat kajian sendiri dan selepas itu buat keputusan berdasar apa yang kamu telah kaji. Sangat penting. Okey, jadi mari kita cakap tentang ada 2 kategori untuk bahagian kewangan ini. Kategori yang pertama adalah seperti KWSP, dengan SOCSO atau Perkeso, insurans dan cukai atau cukai pendapatan. Biasanya di sebuah syarikat sangat senang, semua ini sudah dibuat untuk anda, tetapi untuk menjadi private tutor, semua ini memang perlu buat sendiri. Memang boleh bayar sendiri. EPF, Social Security atau SOCSO dan insurans, semua ini kita boleh aturkan untuk buat ini sendiri, dan mau bayar berapa peratus, semua ini boleh tetapkan sendiri seperti satu bisnes. Selain daripada itu, dengan cukai, penting untuk jika kena cukai pendapatan adalah penting setiap bulan selepas dapat pendapatan adalah baik untuk jimat atau kumpulkan duit supaya boleh bayar cukai. Ya, adalah baik untuk tidak guna semua dalam shopping, tetapi kita perlu simpan untuk bayar cukai pada tahun depan. Ini kategori pertama. Dan kategori yang kedua ini adalah seperti kerja sepenuh masa. Mereka ada allowance perjalanan tetap, pembayaran cuti umum, cuti tahunan, cuti sakit, cuti maternity, cuti bersalin, bonus akhir tahunan, bonus prestasi, perlindungan perubatan dan sebagainya. Semua telah diberikan. Tetapi untuk home tutor, semua ini memang tiada. Jadi bagaimana? Kuncinya ialah kita perlu mempertimbangkan kerja yang kita boleh dapat atau apakah pendapatan yang kita boleh dapat untuk kerja sepenuh masa berbanding dengan kerja home tutor ini. Sebagai contoh, kita tengok 2 senario di sini. Senario yang pertama adalah satu kerja full time, kerja sepenuh masa yang dengan pendapatan RM36,000 setahun. Okey, RM36,000 setahun. Ini bermakna secara purata satu bulan gajinya adalah RM3,000. RM3,000. Jadi kita perlu mempertimbangkan, walaupun semua sudah ada allowance, semua cuti maternity, cuti sakit, semua ada, semua package sudah ada, secara purata satu bulan RM3,000 kira-kira. Jadi kita perlu fikir dengan baik-baik berapa jam yang kita perlu kerja untuk dapat gaji itu. Adakah kita perlu kerja untuk 40 jam, 48 jam ke, 55 jam ke, 60 jam atau lebih untuk dapat RM3,000 sebulan?
Pertimbangan yang lain adalah apakah kos pengangkutan. Selain daripada kos pengangkutan untuk pergi ke pejabat dan balik, kita perlu fikir berapa masa yang kita perlu pergi ke sana. Bagaimana dengan traffic jam? Jika ada traffic jam, berapa jam nak pergi kerja dan balik? Kita perlu kira semua masa yang terlibat juga. Selain daripada itu, dengan kerja itu, bagaimana? Adakah kerja itu ada banyak tekanan atau macam mana? Jadi apabila kita fikir dengan baik-baik, kita boleh tahu apakah keputusan yang perlu dibuat. Berbanding daripada senario yang kedua, kerja home tutor ini boleh dapat RM60,000 setahun. Dengan kerja ini ada risiko sikit, tak ada semua allowance yang diberikan kepada kerja full time ini. So, jadi jika kita tengok senario yang kedua, RM60,000 setahun atau RM5,000 untuk sebulan, adakah berbaloikah? Kita perlu mempertimbangkan apakah tentang jamnya. Berapa jam saya perlu kerja sebulan untuk mendapat RM5,000. Dengan RM5,000 ini, biasanya kerja home tutor masanya sangat fleksibel dan masanya memang lebih kurang. Bagaimana dengan transportasi? Adakah saya perlu pergi ke rumah murid? Ada traffic jam kah? Atau saya buat di rumah saja? Semua murid datang ke rumah saya. Dan jika saya buat online lebih baik. Saya tidak perlu fikir tentang kos pengangkutan atau masa perjalanan. Bagaimana dengan risikonya? Ini adalah satu bisnes. Jadi risikonya memang ada. Bagaimana? Bolehkah saya handle risiko itu? Bolehkah saya bayar semua kos-kos yang terlibat? Seperti kos jika saya nak pergi cuti, jika saya sakit, jika saya nak pergi holiday, kos pengangkutan. Saya mesti fikir dengan teliti tentang perkara ini, baru tahu berbaloi atau tidak. Jadi dengan dua senario ini, kita harap anda boleh fikir tentang perkara ini, sama ada buat kerja sepenuh masa dengan banyak itu kelebihan, adakah lebih sesuai, lebih baik untuk saya berbanding daripada kerja home tutor ini. Saya boleh dapat RM5,000 satu bulan atau RM60,000 untuk satu tahun. Ada risiko, tetapi saya rasa saya boleh buat home tutor ini. Mungkin itu ialah keputusan kita. Dan jika kita sudah buat keputusan sebagai home tutor, apakah caranya untuk mengekalkan pekerjaan kita? Ada beberapa cadangan. Satu cadangan ialah sangat penting untuk ada emergency fund, wang kecemasan. Kerana apa-apa boleh berlaku, kemalangan boleh berlaku, apa kerja yang kita buat memang ada masalah sendiri. Kira tiba-tiba tak ada kerja itu atau kerja itu hilang, apa yang kita kena buat? Jadi dengan perkara ini adalah penting untuk mempunyai sekurang-kurangnya 3 sehingga 6 bulan emergency fund. Jika ada apa-apa berlaku, saya masih boleh hidup untuk 6 bulan sebelum wang habis. Jadi dengan kerja home tutor ini, semakin banyak pengalaman kita ada, kita menjadi semakin mahir. Oleh kerana itu, kadar bayaran boleh ditinggikan. Dan oleh kerana itu, kita akan mendapat lebih pendapatan. Apabila kita mendapat lebih pendapatan, apa yang kita buat dengan savings kita? Untuk dapat pendapatan, bukan saja daripada satu sumber pendapatan, iaitu home tutor.
adalah baik untuk mendapat sumber pendapatan yang lain. Apa maksud saya? Sebagai contoh, jika kita ada pendapatan, kita ada savings, kita letak savings itu di dalam bank, di dalam savings account. Jadi di dalam bank kita, di wang simpanan kita, biasanya 1 tahun interestnya kurang daripada 1 atau 2% sahaja. Betul, 1 atau 2% sahaja. Jadi daripada letak wang itu di dalam bank, mungkin lebih masuk akal kita melabur wang itu. Apa? Seperti di dalam unit trust, di dalam bond, dalam stock market, dalam saham dan forex. Dengan cara ini kita boleh meningkatkan pendapatan kita. Dengan cara ini kita boleh membuat duit kita bekerja lebih keras untuk kita. Oleh kerana sebagai home tutor, kita punya masa memang fleksibel. Kita biasanya ada lebih masa. Dengan lebih masa itu kita boleh fikir untuk menambah pendapatan lagi dan buat kerja yang lain. Baik untuk mendapat pendapatan daripada pelbagai jenis saluran. Baik untuk buat pertimbangan sama ada nak buat kerja sepenuh masa atau buat business tuition ini. Selepas kita buat pertimbangan, kita boleh buat satu keputusan yang sesuai dengan keadaan hidup kita. Terima kasih menonton. Sila komen di bawah tentang soalan ini dan sila bagi pandangan anda. Terima kasih kerana menonton.